Okey, so sekarang ni kita dah tahu macam mana cara nak buat rajah skema, kacukan, garisan-garisan semua tu kan. So sekarang jom kita try tengok contoh soalan. Okey, so untuk soalan ni, dia cakap kat sini alel untuk tinggi, alright, huruf T besar adalah dominan. Okey, berbanding dengan alel kerdil dalam bentuk T kecil dalam pokok kacampi. So dia kata kat sini untuk tinggi, T besar adalah untuk dominan. T besar adalah untuk dominan. Okay, and kalau untuk T kecil, dia adalah untuk kerdil. Kerdil tu apa cikgu? Kerdil tu maksudnya rendah lah, pokok tu rendah. Tapi soalan ni tanya tentang antara kacukan berikut yang manakah menghasilkan nisbah tumbuhan satu-satu. Satu tinggi, satu kerdil. Okay, so benda ni matematik sikit lah. Bila kita cakap tentang nisbah, maksudnya kita bercerita tentang nilai, apa tu kita panggil ratio. Ratio tu bahasa Inggeris kan. Okay, so let's say macam ni satu tinggi and then satu lagi kerdil lah macam tu. Tapi kalau macam kan tadi kita dah belajar yang kotak-kotak kat atas ni kan, yang 4 kat atas ni. Alright, so maksudnya apa cikgu? Ni kan ada 4, kenapa tiba-tiba 1 pula? Bila kita kata nisbah, kalau dia kata satu tinggi, mana tinggi cikgu? Satu tinggi, satu lagi rendah, maksudnya adalah 50% tinggi, 50% rendah. Ataupun ni kan total 4 kan, total 4. So maksudnya apa? 2 tinggi, 2 rendah lah. Tapi cikgu kenapa dia tak letak 2, dia letak 1? Sebab dalam nisbah kita akan guna nilai paling rendah ataupun nilai paling simple. Okay, ringkas. Okay, so macam mana cara nak jawab soalan ni cikgu? Okay, cara untuk jawab soalan ni adalah basically dia tanya tentang antara A, B, C, D ni yang mana yang akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan kebarangkalian anak yang 50% tinggi, 50% kerdil. Macam mana kita nak tahu cikgu? Okay, kalau awak tengok tadi, kacukan yang cikgu buat dekat atas ni antara huruf besar dengan huruf besar. Okay, kahwin, mana huruf besar cikgu? Ni, huruf besar dengan huruf besar, kahwin dengan huruf kecil, dapat semua R besar, R kecil, betul? So, possible ke jawapan dia adalah, ada ke kat sini pilihan jawapan? Oh, tiada. Tiada pilihan jawapan di sini. Maksudnya kita kena consider yang lain-lain ni pula lah kan? Okay, cuba tengok yang jawapan D. Gabungan dia adalah antara kerdil dengan kerdil. Possible ke untuk kalau memang genetik tu memang kerdil, kahwin pula dengan genetik yang memang kerdil, possible ke untuk tiba-tiba ada genetik tinggi? Mana tinggi cikgu? Ni. Possible ke untuk ada tinggi kat sini? Jawapan dia adalah impossible sebab tak ada pun kod genetik dominan kat situ. Makanya jawapan dia bukanlah D. Nampak Okay, so sekarang ni antara possible jawapan dia adalah antara yang ni lah, antara 3 ni. So macam mana kita nak tahu cikgu? Okay, so kat sini cikgu nak ajar awak, rupa-rupanya kita ada satu kotak. Satu kotak kebarangkalian. So cikgu terus ajar awak kotak tau. Okay, kotak So kotak ni cikgu suka guna sebab dia macam senang. Kenapa pula macam tu dia? Okay, sekejap sabar, bagi cikgu lagi kotak sekejap. Dia senang, maksud cikgu senang untuk jawab soalan-soalan yang macam tu. Soalan-soalan yang macam kita kena teka sendiri. Ayah tu genetik apa, mak tu genetik apa, macam tu. So cikgu ada satu kotak ni, cikgu buat macam ni kan. Kenapalah dia macam ni? Okay, alright. So ini adalah cikgu tulis kat sini kacukan. Kat sini adalah genotip anak. Okay, alright. So sebenarnya kita ada 3 possibility kacukan yang akan berlaku. Okay, probability yang pertama adalah huruf besar kita kahwinkan dengan huruf kecil macam ni. So, apa yang kita akan dapat? Jawapannya macam kat atas tu lah kan. Semua anak yang akan terhasil adalah semuanya gabungan T besar, T kecil. Macam tu. Okay, settle. Okay, yang ni selesai. Okay, gabungan ataupun kacukan yang kedua adalah antara T besar, T kecil dengan T besar,
T kecil. Okay, so kacukan untuk yang ini, T besar T kecil ni, alright, T besar T kecil, dia akan menghasilkan, okay, dia akan menghasilkan genotip anak macam ni. Satu T besar T besar. Okay, kita akan dapat dua, tak nak hati macam tu. Ni macam ni, dua T besar T kecil. Nampak? Okay, and then yang ketiga kita akan dapat T kecil T kecil. Okay, so kalau awak tengok kat sini maksudnya apa? Maksudnya kebarangkalian anak yang bakal terhasil bagi setiap kelahiran tu adalah kemungkinan ada tiga possibility yang anak tu dia akan tinggi, dan hanya ada satu sahaja possibility yang anak tu rendah. Kalau dalam peratusan maksudnya 3/4 kebarangkalian anak tu akan tinggi, hanya 1/4 sahaja. Low chance lah untuk anak tu rendah. Okay, boleh faham Alright, so kalau dalam peratusan kita akan tulis ini sebagai 75% tinggi. Alright, 25% rendah. Alamak, tak muat. Cikgu cuba muatkan juga. Macam tu, rendah. Okey, kalau awak tanya cikgu macam mana cikgu dapat peratus-peratus tu? Ni kan 1, 2, 3. Okey, kita buat matematik sikit lah. 3/4. Mana datang 4? 1, 2, 3, 4. Macam tu. So, 3/4 darab dengan 100. Dapatlah 75%. Macam tu. Okey? Right? So, ni kalau soalan tu tanya dalam bentuk peratusan. Kalau soalan tu tanya dalam bentuk nisbah, so nisbah genotip dia akan jadi 3 tinggi. Nisbah genotip tau. Genotip, astagfirullahalazim. Fenotip. 3 tinggi, 1 rendah. Alamak, tak muat. 1 rendah. Kalau dia kata nisbah genotip, so nisbah genotip dia akan jadi 1 T besar T besar. Lepas tu buat je macam ni. 2 T besar T kecil. And then 1 T kecil T kecil. Okay, so itu cara dia lah. Alright. Okay, so ini cikgu padam sebab dia macam serabut pula. Cikgu padam. Okay, so possibility yang seterusnya adalah apa? Adalah cikgu padam ni jap. Okay, alright. So, kacukan yang seterusnya adalah antara T besar T kecil kahwin dengan T kecil T kecil. Okay, so untuk kacukan yang ini dia akan menghasilkan gabungan ini T besar T kecil. T besar T kecil. T kecil T kecil. T kecil T kecil. Tada! So dekat sini kita akan dapat 50% anak, kebarangkalian anak tu akan jadi tinggi. Alright, dan 50% kebarangkalian anak akan jadi rendah. Macam tu. Okay, so kalau awak tengok based on jadual ini, dah boleh teka tak agak-agaknya mana satu gabungan dia. Sebab dia kata kat sini, dia nak nisbah tu tinggi dia 1-1. Maksudnya 50% tinggi, 50% kerdil. So agaknya kat sini mana jawapan yang possible? Mana jawapan yang possible awak rasa? So jawapan dia akan jadi C. Tada! Okay, so kalau B ni T besar T kecil kahwin dengan T besar T kecil kan? So dia akan dapat yang inilah. Dekat sini. Okay. Alright, settle. Kalau yang ini cikgu? Sabar jap.